Pusing dulu tunjuk situasi nampak banjir tu. Itulah. Masya Allah, rebak ayam semua tu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini seawal subuh kami bergerak menuju ke Pahang dan alhamdulillah kali ini kami turun ke kawasan Temerloh dan sedang berada di Cenor Maran, Kampung Cenor Maran, Temerloh, Pahang. Subhanallah. Dan bila kami tiba di rumah ni, tadi kita dah banyak dah turun ke rumah-rumah. Subhanallah. Antara barang yang kita agihkan adalah bantal, selimut, tilam, tuala, kain telekong, kemudian keperluan dapur seperti dapur, kemudian tong gas dan sebagainya. Dan istimewa bila kami tiba di sini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kami sangat takjub. Takjub ni macam kagum. Masya Allah. Kerana persiapan rumah ini, ni kita akan bercakap dengan anaknya ni nanti, persiapan yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Buat persiapan ni macam setiap tahun lah, get ready kan. Get ready je setiap tahun, Masya Allah, dengan mencipta. Subhanallah. Cuba kita lihat di belakang ni. Depan ni kita akan bercakap dengan orangnya. Di belakang ini kalau kita boleh nampak rakit besar, satu rakit yang besar. Boleh nampak ni rakit ni ya? Okey, mungkin boleh jauh sikit supaya nak nampakkan visual dia. Okey, kita boleh nampak encik tepi sikit. Okey. Ni tong, kita panggil tong apa? Tong ayam bukan tong ayam, sorry. Tong air. Macam itulah. Okey, cuba kita tengok bawah, ada banyaklah susunan dia. Okey, mereka keluarga ni dia membina satu rakit yang besar dan rakit ini, inilah dia letak barang-barang keperluan, barang-barang rumah. Semua angkut di sini. Masya Allah, angkut kat sini. Dan cuba tengok, menarik. Mereka buat dua rakit. Satu rakit untuk barang-barang macam ni, barang-barang besi mungkin. Ni. Lepas tu yang menariknya, ayam-ayam mereka selamat. Nampak tak? Ayam berada dalam apa kita panggil? Kita panggil goat. Ni apa? Bakul lah. Bakul. Nampak tak? Ayam, subhanallah. Cuba kita tengok persiapan keluarga ni sangat terbaik. Daripada view ni. Najihah, kita boleh nampakkan jauh sikit. Kita boleh nampak bagaimana rakit ini telah menyelamatkan 80% lah barang-barang rumah. Semua diangkut, disusun, baju apa semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi kita akan bercakap dengan tuan rumah, anak tuan rumah dan antara yang mencipta rakit besar ni, yang mana bila banjir setinggi hampir bumbung rumah dan ketika air tinggi lagi daripada ni. Tinggi lagi ni air dan semua barang ini dalam keadaan yang baik. Barang tak rosak, barang tak jatuh dan dikatakan ada 2 orang yang tidur atas rakit ni. Ketika air tengah naik berhari-hari, air dah lebih kurang 5-6 hari kan tak surut. Lebih kurang 7 hari 8 hari lah. 7 hari 8 hari, air antara kawasan yang lambat surut yang dipanggil banjir Temenung. Kan air lambat surut, lambat. Ini pun tak surut mana lagi ni. Nanti kita akan tengok. Boleh tengok belakang tu. Masya Allah. Kalau kita boleh nampak tak air seluas mata memandang, rupanya itu adalah sawah padi. Masya Allah. Nanti kita akan pergi tengok macam mana, pergi dekat sikit. Jadi encik, saya nak saya sebenarnya tak pernah terbayang adanya dalam kampung ni ramai kaum buat macam ni. Ada dalam 2-3 keluarga lah. 2-3 keluarga. Saya tak pernah tahu dan saya tak pernah terbayang, tak pernah terfikir. Subhanallah, ini satu idea, satu inisiatif yang sangat bijak. Super bijak. Sebab mereka tahu ini kawasan banjir dan mereka buat persiapan setiap tahun. Jadi kepada mungkin kita tak akan pindah rumah walaupun kawasan banjir kan. Dan ini tanah kita, ni kampung kita. Jadi ikhtiar mereka adalah membina payung sebelum hujan. Macam itulah. Jadi encik, boleh tak encik kongsi idea pasal usaha ikhtiar dan apa yang berlaku suasana banjir ketika itu? Masya Allah.
Idea ni asalnya tercetus pada tahun 2007 lah. Pegang tu dekat sikit ni. Idea ni sebenarnya tercetus daripada tahun 2007 lah. Masa tu kita buat guna kayu. 2007 tu belum. 2007 tu kita pindah ke bukit sana. Kita pindah guna perahu lah, kata kayu dalam 7 kali 8 kali untuk angkut semua barang. So lepas 2007 tu kita rasa macam benda ni kalau kita buat satu rakit lah. Sebab kita tengok idea ni dekat sungai lah. Orang buat sangkar ikan apa semua boleh timbul kan. So kita buat idea daripada situ. Abang pun kebetulan dia ada kemahiran bengkel besi apa semua. Kita keluar modal sikit, kita buat. Dan banjir tahun 2013 dengan 2014, inilah kali pertama rakit ni digunakan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah lah kita boleh selamatkan 80% daripada hampir 80% daripada barang. Sebab kebanyakannya orang 80% hilang, rosak. Tapi boleh selamatkan 80% itu sangat cemerlang, sangat terbaik. Ini antara maksudnya jihad sebenarnya untuk mempertahankan harta. Menjaga harta. Ini antara cara ataupun cara kita nak amanah dalam menjaga harta kita. Kan sedaya upaya buat. Okey, kalau tak banjir, rakit ni duduk di mana? Kalau tak banjir, selepas banjir ni mungkin dalam seminggu 2 tanah dah kering semua, barang kita pindah masuk rumah. Rakit ni kita akan buka balik sebab ni pasang siap pakai skru. Okey. Maksudnya boleh buka lepas tu simpan. Jadi standby-nya adalah bila hujung tahun. Hujung tahun sebab kalau dekat kampung ni kita ada satu kawasan dekat ujung sana, kat ujung kampung. Dan satu kawasan tu bila air sungai dah masuk melintas jalan. So itu orang tua-tua punya pandangan lah. Dia orang kata bila air dah melintas jalan tu maknanya kampung kita akan banjir. Okay. So kita semua akan get ready lah. Mana yang rumah rendah akan berpindah ke PPS, pindah ke rumah saudara mara. So macam kita yang ada rakit ni, kita orang ke pasar rakit lah, pindahkan barang-barang semua atas rakit dan get ready lah tunggu air banjir. Kalau air tak banjir, kita pindah balik lah masuk rumah. Okay. Katanya ada 2 orang tidur. Siapa yang tidur kat sini? Saya dengan abang lah. Saya ada 3 orang adik-beradik lelaki. Kata gila-gila lah. Masya Allah. Lepas tu kalau nak pergi ke darat, ada satu perahu lah. Ada satu perahu dengan perahu. Jadi dia orang main hantar makanan. Makanan tu kita gila-gila lah. Kadang kita pergi ambil. Ada satu rumah abang yang tak kena banjir. So kita orang akan masak kat sana. Waktu makan kita akan ambil lah. Tengok ada burung. Masya Allah, burung kan? Yang ni puyuh ni kita dapat dalam banjir. Oh dapat masa banjir. Dia tak nak. Dia Okey. Dia hampir lemas lah. So kita selamatkan. Dia hampir lemas. Lepas tu selamatkan. Masya Allah. Okey, mari kita Najah kita tengok ya. Saya rasa macam tajuk tengok. Almari semua boleh selamat. Tilam. Semualah 80%. Semua baju-baju. Masya Allah. Dalam tong ni memang kita tak pernah keluarkan. Oh ya. Maksudnya kalau selepas banjir pun kita makan susun kat dalam rumah. 2000, bila perlu baru kita keluarkan. 2007 boleh katakan rumah mak masa tu total loss lah. So kita pun adik-adik Masya Allah. Berapa orang anak? Mak ada 9 orang. 9 orang anak. Jadi sebab pengalaman 2007 totally lost, hilang semua barang dan mereka dengan anak-anak apa memikirkan dan buat ikhtiar ni. Masya Allah, ini sangat bijak. Asalnya rumah kita ni rumah kayu. Rumah kayu. Rumah kayu bertiang tinggi lah. Ya. So 2007 tu rumah macam hampir roboh lah. Dan kita share sikit-sikit seorang mak dengan adik-adik semua. Inilah sambung jadilah rumah ni untuk mak. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, mudah-mudahan ramai yang boleh ikut. Mungkin kadang-kadang orang tak terfikir nak buat satu rakit besar untuk standby banjir, untuk menyelamatkan harta-harta. Masya Allah, Allah Akbar. Kita fikirlah biarkan kita nak mulakan hidup baru semula. Ya, bukan senang. Ya, sebab banjir, betul, banjir boleh menyebabkan kehilangan mengejut hampir semua. Jadi nak dahlah kita kumpulkan bertahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita nak membeli sesuatu tu bukan senang kan. Betul. Masya Allah, terbaik. Saya kan menarik nak tengok sikit kat belakang tu. Boleh je kan jalan sikit kan? Oh, ada apa? Ada barang tajam. Okey, takut barang tajam. Buaya tak ada kan? Tak ada. Okey, subhanallah. Cuma nak nampakkan kepada Najah pakai boot tak? Okey. Apa ni? Boleh nampak di belakang sana. Oh, ada banyak ayam dapat diselamatkan. Saya ingatkan laut. Nampak tak? Ingatkan sungai. Bukan laut, sorry, sungai. Rupanya sawah yang masih lagi ditenggelam ni
air. Kawasan ni masih lagi depan sikit daripada ni, tak boleh rentas lagi. Air sampai paras pinggang lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia orang nampak kan belakang tu? Tengok video ni pula, rakit ni. Ini very impressive. Kan? Subhanallah. Okey, ini Instagram ke apa? Facebook. Masya Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, saya Ustazah Asma Harun. Rezeki saya datang ke satu rumah yang sangat mengagumkan, memberi inspirasi pada ramai orang. Tahniah kepada puan, anak-anak yang telah mereka cipta ni, yang buat rakit besar ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. dia orang pun main selut lah, main lumpur anak-anak. Memang cuba kita tengok, kami berjalan tuju ke bawah sikit, memang penuh dengan lumpur. Memang kita kena pakai boot. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, Encik, puan, kita ni kena bergerak cepat. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian berkongsi tu. Ya Allah, memang cantik. Masya Allah. Terima kasih, Dada. Ya, mudah-mudahan sedikit bantuan tu memberikan sedikit kebahagiaan. Dan kita doakan semoga Allah menggantikan apa yang hilang dengan yang lebih baik. Subhanallah. Terutamanya Allah gantikan dengan syurga. Amin. Subhanallah. Dalam ujian itu ada rezeki. Ya, dalam ujian ada rezeki kan. Dalam ujian ada rahmat Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Okey. Ni. Ada berapa orang budak Ustaz? Kan tak cukup? Ni. Yang nampak depan mata. Ada seorang depan mata. Subhanallah. Ini mak. Ustaz Wi tak apa? Bagi. Okey, subhanallah. Terima kasih Kak Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Makcik. Boleh susun tak? Subhanallah. Tak apa. Makcik, terbaiklah anak-anak buat rakit besar. Cuba nampakkan aja. Ustazah, memang saya tak pernah tengok dia orang idea buat rakit besar untuk selamatkan ni. Jadi makcik berapa orang anak? 9. Subhanallah. Jadi berapa puan, berapa lelaki? 6 perempuan, 3 lelaki. Subhanallah, alhamdulillah. Anak-anak pun sepakat buat rumah batu kan, sikit-sikit seorang. Lepas tu dia orang dah get ready, dah plan bila hadapi banjir. Boleh tak makcik share sikit apa amalan makcik dalam membesarkan anak-anak ni? 9 orang anak ni. Tak ada apa. Dengan zikir ke? Tak ada apa, dengan doa je lah. Allah Ta'ala minta selamat berlaku, itu je lah. Subhanallah. Banyakkan baca Quran, itu je. Benda lain tak benda amalan makcik. Ya. Semayang. Semayang jaga. Itu lah. Subhanallah. Tapi memang betul lah. Paling utama seorang ibu doa. Doa selalu untuk anak-anak, jangan tinggal. Akhirnya Allah bagilah anak kita tu anak yang soleh, anak yang baik, insya-Allah. Subhanallah. Makcik seorang je anak sekolah. Berapa orang lagi dia meninggal dah lama kan. Makcik pagi kerja, dia kadi gaji 300. Balik makcik kerja nyapu kat pejabat kadi. Lepas tu balik lepas semua zuhur dah meninggal. Pakcik meninggal? Meninggal 2000. Alhamdulillah. Oh, lama. Lepas tu balik tu makcik pergi pula motong getah, lepas zuhur motong getah. Seekar. Lepas tu balik mandi semayang asar. Makcik bercerita bagaimana makcik seorang ibu tunggal membesarkan 9 orang anak dengan hasil kerja mencuci, gaji dan 300, dah habis cuci-cuci, mengemar bersih, pergi pula kerja menoreh getah, sambung pula kerja menoreh getah sampai asar untuk membesarkan 9 orang anak, 3 lelaki 6 perempuan. Masya Allah, sangat hebat seorang ibu tunggal yang cekal. Berbekalkan apa? Banyak berdoa, minta dengan Allah, kemudian jaga, banyak baca Al-Quran dan jaga solat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah kurniakan anak-anak makcik, anak-anak yang bertanggungjawab, penyayang, jaga mak dia ni kan. Berapa tahun ibu tunggal ni kan, dah kematian suami lebih kurang hampir 20 tahun yang lepas. Jadi anak-anak krek macam-macam yang terbaik untuk ibu dia. Masya Allah. Anak bongsu tu dia last diet belajar, ayah dia dah meninggal. Itu anak orang belajar. Makcik kata anak orang masuk U, anak makcik nak masuk U juga.
Ya. Makcik Akhtiar lah kirakan tu. Lepas lah. Lepas. Alhamdulillah lah lepas dah dia. Masya Allah, ada seorang masuk. Kirakan. Okey. Tapi kiju tak dapat pula. Okey, tak apa. InsyaAllah kita doakan semoga Allah berikan dia rezeki kerja. Tak dapat. Alhamdulillah, insyaAllah. Rezeki cara Allah bagi tu kadang kita tak tahu kan. Ada orang belajar tinggi tapi cara rezeki tu bukan melalui wak dia belajar. Kan, subhanallah, alhamdulillah. Okey makcik, terima kasih banyak. Kita ada nak pergi rumah-rumah lain lagi. Kita doakan supaya makcik terus sihat, kuat. Anak-anak semua soleh-solehah. InsyaAllah semua berkumpul di syurga Allah. Amin. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sekadar itulah perkongsian kita buat masa ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye sikit ha. InsyaAllah. Tak apa. Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Jumpa dah. Pandai pakcik. Sekejap dekat line. Jumpa lagi.